chapter Industrial Building Allowance. Iaitu daripada bangunan tu, ni awak rasa bangunan apa ni? Bukan bangunan, gambar apa? Awak gambar apa ni? Di sebelah kanan awak tu. Dekat slide Siti Nur Syakira gambar apa? Awak rasa? Gambar batu. Batu ataupun bangunan lah. Mungkin bangunan tu dibuat daripada batu lah. Okay, bangunan kat KL, orang pencakar langit tu ni mungkin daripada bawah dia ambil. Yang ini yang kita nak belajar Industrial Building Allowance. So awak kena ingat, awak tulis situ. Di mana kalau company membuat bangunan sendiri. Dia macam inilah. Kita nak memulakan perniagaan. Contoh kilang. Kita nak memulakan perniagaan kilang dan sebagainya. Nak membuat barangan, produk. Okey, kita nak buat bangunan tu untuk tujuan kita nak memudahkan proses pengeluaran kita kilang. Kita nak buat keripik je tu, nak hari raya ni. Nak hari raya ni, tempahan raya banyak. So, awak perlu satu bangunan yang awak buat sendiri. Kalau boleh awak di situ, yang ni kena fikirlah yang awak yang ini buat sendiri. Yang ni buat sendiri. Yang ni buat sendiri. Okey. Buat sendiri Okey. Kita fikir dulu buat sendiri. buat sendiri, awak buat bangunan, tanah kosong. So awak buat sendiri bangunan untuk awak punya apa ni? Untuk awak punya ni. Untuk awak punya apa? Kilang awak. Kilang awak. So, awak perlu buat bangunan lah. Nak buat kuih kan, nak buat bangunan sendiri. Awak tak sewa pun. Awak tak sewa, awak tak beli pun. Yang ini kita cuba dulu fikir kita buat sendiri. Dan mungkin ada juga soalan yang kita beli. Yang ini kita anggap kita buat sendiri. Tanah kosong kita buat sendiri. Ataupun tanah tu dah tanah yang beralun-alun. Beralun-alun. Lepas tu banyak semak. Lepas tu tanah tu bercampur dengan tanah orang lain. Okey. So kita nak buat satu yang dinamakan industrial building. Apa tu bangunan industri. Bangunan industri ni lain amat lain berbeza dengan rumah awak. Rumah awak bukan bangunan industri. Rumah awak ialah apa? Bangunan kediaman residential building. So you have to differentiate the industrial building and residential building. This is industrial building. Maksudnya bangunan industri. Macam awak tengok kilang tu, itu ada pemaju yang buat kan. Ini awak buat sendiri ni. Awak buat sendiri kilang. Di belakang rumah ke tanah kosong. Okey. Mungkin tanah hujung kampung yang ada kosong. Ataupun mungkin awak tanah tu awak sewa, awak pajak dan awak buat bangunan Okey. Jadi kita nak apa yang awak akan belajar.
Apa yang awak kena belajar pada hari ini ialah, ataupun at the end of this chapter, saya tak tahu berapa lama saya boleh cover, dan saya akan beri contoh macam biasa lah. Mungkin 2-3 kali pertemuan, 3 kali lah ya. So awak kena tahu ialah qualifying building expenditure. Kita yang tadi awak kena bezakan ya. IRB, Industrial Building Allowance, macam-macam ayat dia punya ayat ya. Industrial Building Allowance. Tulis ya. Kalau saya tulis ni, kalau apa yang saya tulis ni, awak pun tulis. Kalau nak tulis semua tak sempat ya. IBA. Hanya ada short form yang orang kata yang selalu awak kena. Hanif Farid Shah, mana pergi dia mungkin lain, dia kata lain Industrial Building Allowance, IBA. Dengan yang ni perkataan-perkataan yang awak kena tulis. Qualifying Building Expenditure. Okey. QBE. Ni. Kadang-kadang dia menggunakan perkataan yang Faizal Hanifah Syafie ramai datang hari ni. Tapi tak betul yang saya katakan. Awak kena selalu tengok. Okey. Qualifying Building Expenditure ataupun QBE ini adalah short form yang kadang-kadang saya gunakan tetapi dia membawa maksud yang hampir sama ya. Dan hampir sama tak semestinya sama. Macam kembar dia sama. Macam saya ada anak cucu saudara saya, awak tahu tak saya dah ada cucu saudara kembar. Dan tak dapat nak bezakan. Tapi anak saudara saya atau bapa dia tahu beza ni kembar. Macam juga Industrial Building Allowance dia saling orang keliru lah Industrial Building Allowance, IBA, Qualifying Building Expenditure. So dua perkataan ni awak kena bezakan. Jangan salah. Jangan salah maksud. Dulu saya pernah jawab soalan agama, apa tu ya, Muhajirin Abbasiyah. Itulah. Dia tak dapat nak bezakan ya. Macam ini awak kena bezakan IBA dengan QBE. Walaupun hampir sama dalam satu chapter yang sama, ia adalah satu benda yang berbeza. Qualifying Building Expenditure maksudnya expenditure maksudnya ia adalah satu kita mana belanja-belanja yang layak. Yang layak. Contohnya kalau kita buat rumah, tentunya bangunan batu yang buat rumah tu lah layak untuk kita tuntut kita claim balik. And then define industrial building. Ini pun penting. Apakah nak bezakan dengan industrial building dengan residential building, dengan building yang lama, commercial building Ini lebih kepada industrial. Untuk industri. Sebab ini tujuan kerajaan untuk menggalakkan pengusaha, peniaga untuk membina building sendiri. Sebab benda susah sebenarnya. Benda nak buat yang ni benda yang susah. Benda yang beli, contoh macam saya punya student, dia buat sendiri rumah. Dengan kos dalam 160,000 dah buat macam satu biji. Rumah yang satu macam banglo lah. Banglo kecil lah. 2 tingkat. Lawa saya pernah pergi rumah dia. Buat sendiri. Orang kata lebih. Kebetulan pula rumah dia hampir kat bandar lah. Pekan kecil gitu kat Bangi situ Tapi sekarang dah membangun Kalau sekarang ni, kalau awak beli rumah walaupun jauh lebih jauh sekarang lebih teruk, lebih jauh pada KL dia. Dan lebih mahal harga dia, 400,000. Pun tak sebesar tu Saya rasa rumah dia buat dalam 200,000 lah Kalau sekarang ni rumah tu kat area situ juga, saya rasa 1.5 juta ada
Sebeza dia. Tapi orang tak nak buat. Risiko buat sendiri je lah. Apakah risiko buat sendiri? Buat bangunan sendiri. Apakah risiko dia? Risiko dia kadang-kadang air tak dapat. Bekalan air tak dapat. Kadang-kadang tak ada jiran. Lepas tu kadang-kadang jalan jalan raya ke rumah kita tak ada. Semua kita kena fikirlah. Itu orang tak nak buat kan. Kan? Dalam telefon lah. And then apatah lagi di kajian tentang runtuh ke banjir tak ada. Kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab itu orang lebih baik menyewa. Tapi sebenarnya kerajaan menggalakkan kita buat sendiri. Industrial building. Identify person eligible to claim industrial building. Siapa yang layak? Contohnya kalau benda yang sama, orang lain pun nak juga claim. So kita pilih salah seorang lah. Okey. Dan kita kena kira IBA. So dalam final nanti, ada satu soalan macam ni. Satu soalan. Dan memang boleh buatnya. Memang boleh buat. Semualah saya tanya boleh buat. Cuma kena faham senang sikit. Okey. QBE is a capital expenditure. Qualifying building expenditure. Maksudnya, apakah belanja-belanja yang layak untuk kita buat apa? Untuk kita buat bangunan ni. Okey. Ia bersangkut paut dengan perkataan capital. Kenapa kita menggunakan capital? Capital ni sebenarnya ia sebagai, kalau kita merujuk pada perkataan capital, ia sebenarnya satu jumlah yang besar. Satu jumlah yang besar. Jumlah duit yang besar kita perlu laburkan. Dan ia biasanya kekal lama sebab dia dalam bentuk fizikal bangunan. Dalam bentuk aset. Kalau tak ada, yang ni merupakan kita punya modal. Modal. Yang bukannya belanja. Belanja, kalau awak perasan, kalau expenses, operation expenses, ia hangus. Hangus, contohnya kalau bahan mentah, petrol, itu hangus. Tapi kalau capital ni, dia bangunan tu tersergam lah selama beberapa tahun kan. Capital apa maksud QBE ni? Is a capital expenditure incurred on the construction or purchase of a building which is used at any time after its construction or purchase as the case may be as an industrial building. Ia berlaku apabila dalam proses untuk yang saya highlightkan situ, merahkan construction, awak tulis. Apa maksud construction? Membuat, membina oleh kontraktor. Bangunan tu dibina oleh kontraktor lah. Contohnya bangunan kosong ada awak lantik kontraktor ataupun awak sendiri yang kontraktor yang membina bangunan. Macam-macam lah kerja-kerja simen, kerja-kerja melepa tanah tu pun kita kena leveling kan, kita kena ratakan, kita kena simen, and then konkrit lah, bangunannya kita kena buat piling, and then kita kena susun batu, kita kena pecah kalau bangunan lama kita kena pecahkan, and then kita kena design, kita kena plaster, pasang wiring, semua.
apa-apa belanja yang berlaku dalam masa construction ataupun purchase of building, purchase of a building. So mungkin kita membeli bangunan, so kita punya fokus ialah kita buat, and then juga kita ada sikit tentang pembelian bangunan, which is used at any time after its construction or purchase. So dia biasa gini lah, construction and purchase maksudnya kita beli bangunan. Kita beli bangunan yang dah siap. Construction kita buat sendiri. Purchase ni mudah. Construction ni agak susah. Sebab kita kena, risiko dia tinggi. Kalau contohnya biasa awak dengar, kontraktor lari, ya. Kalau awak tanya mak bapak awak, banyak cerita ni. Siti Nur Syakira. Siti Nur Syakira, tinggal mana Siti Nur Syakira? Saya tinggal Pasir Gudang. Awak cuba tanya mak bapak awak. Pernah tak dia ada pengalaman ditipu oleh kontraktor ataupun kawan-kawan dia ditipu? Tanya mak bapak awak. Dia ada tak gitu? Saya tengah kuarantin. Mak bapak, Allahu Akbar. Dan duduk dalam bilik je lah. Habis makanan akan bergerak. Makanan akan bergerak sendiri. Akan dihulur melalui celah-celah pintu ke apa? Ataupun di luar pintu. Macam kucing pula kita. Duduk dalam penjara berapa lama? Seminggu. Panas tak? Macam mana udara dia situ kau masuk? Ada tingkap ke tidak? Ada tingkap. Sedih Kita baru seminggu tu. Orang yang duduk penjara 5 tahun, 3 tahun. Saya pun gini juga. Duduk kat bilik memang. Tapi kalau duduk bilik, jangan cakap seorang-seorang pula. Gila pula dia. Nanti awak buat renggangan lah. Renggangan, tangan gini. Dan banyakkan solat. Solat tu merupakan senaman yang terbaik. Sebab dia boleh fokus awak punya tengkuk lah, and then awak punya kerongkong semua ada dahi, tak bila kita tu semua ada. Duduk 2 rakaat tahiyat akhir, tahiyat awal, tu semua kaki tu melipat ke awak tengok. Anak saya pun demam juga semalam. Demam juga. Boleh bangun. Boleh lagi KL seorang. Kat Universiti Melaya kan. Tapi saya call malam, okey dah, okey. Cuma itulah, jaga minum air. Okey. So kalau kita membincangkan tentang capital maksudnya kita nampak bangunan itu, ibarat itu modal lah. Sebab dia kekal lama. Ini macam contoh bangunan yang awak nampak dekat slide ni kan. Ini ialah apa? Ini adalah bangunan lah. Building. Industrial building. Ini kilang lah. Ini kilang. Contohnya kalau permintaan banyak kadang-kadang. Apa tu yang sambal apa tu? Carol mula-mula contohnya sale dia buat 1 juta. So banyaklah botol dia. Mula buat kat rumah kecil je ada boleh permintaan 1 juta ringgit satu Malaysia. Dan dia sebab permintaan banyak dia beli bangunan dia sewa bangunan untuk membuat kerja-kerja tu. Nak tak nak, suka tak suka, orang dah boleh minta. So dia kena buat bangunan.
Okey. So kita melalut-lalut. Inilah yang dimasukkan dengan apa? Industrial building. Kita banyak-banyak nak guna. Okey. Ni yang dimasukkan dengan industrial building. Definition of an IB. So, ini pun adalah perkataan IB. Kalau saya katakan IB ataupun industrial building, ini bukannya residential building ke? Okey. Rumah lah. Dia biasa dia punya opposite dia, perkataan dia ialah rumah. Yang ni lah industrial. Okey. Apa yang termasuk dalam IB ni? Apakah definisi IB ni? Industrial building ni. Yang saya katakan banyak contoh-contoh kilang. Tetapi ia adalah satunya. Sebab tu nombor satu, a factory. Okey. Tetapi yang lain pun dianggap sebagai industrial building. Iaitu apa? A dock, wharf, jetty or other similar building. So kalau awak contoh tak jelas, awak boleh Google kata maksud dia. Ini memang susah lah. A dock ni maksudnya contoh gambar yang kat sini lah. Ini lebih kepada yang macam jetty lah. Kalau awak pergi ke, siapa pernah pergi kat sini? Sabela. Pernah pergi Tioman tak? Tioman. Pulau Pangku pernah? Pulau Pangku. Tak pernah? Rumah je awak. Sekarang pula COVID Pulau, apa pulau awak pernah pergi? Pulau apa? Pulau apa? Apa pulau? Hani ke? Pernah pergi pulau mana? Tapi biasanya kalau awak nak hantar orang lah, kita ada terminal semua. Ni adalah. Ini yang ada jetty semua lah. So biasanya kalau kapal nak sampai nak pergi ke pulau, so dia mesti ada satu macam terminal ataupun perhentian ataupun jetty ni. A warehouse let out to the public. Warehouse maksudnya gudang building used in the utility business or telecommunication. Ni kalau contohnya dalam telekomunikasi dia ada building yang digunakan, bangunan yang digunakan, itu pun termasuk juga. Sebab industrial ni bukan sahaja pemprosesan kilang. Ia juga termasuk kepada apa? Macam perusahaan untuk pelancongan contohnya. Kan? Untuk membawa pelancong-pelancong. So kita perlu ada terminal, ada ferry. Ada jetty. Kalau tidak macam mana kapal tu nak berlabuh ke, nak contohnya pelancong tu nak naik ke kapal macam mana? Tak ada. Tak ada TT ke jetty ke. Takkanlah awak nak terbang ke dia mesti ada jetty yang menghubungkan dengan kapal. Okey. Itu industri telecommunication. Contohnya apa? Kalau awak tengok pencawang-pencawang dan dia memang ada bangunan kat situ. Sebelah dia ada bangunan untuk benda kecil ke building So kita kena tahu building yang digunakan, bangunan yang tempat untuk center dia ataupun control unit ni, unit kawalan. And then mungkin store itu. Building used in the working mine of farm, mill, workshop in connection with the working of mine. Yang berkaitan dengan pelombongan. Alhamdulillah. Dengan penternakan. Awak ternak lembu, ternak ayam, ternak kambing, ternak apa lagi? Ternak dan perlu mesti ada bangunan lah.
ayam tu reban Kalau boleh, boleh tanpa reban. Ha? Kalau lembu pun tak adalah bangunan untuk simpan lembu kan. Itu dia punya ni. Orang kata tempat penyimpanan barang ke, makanan, lembu tu. Itu semua building, store, tempat rehat, gembala lembu, okey. Itu semua building. Lepas tu, yang berkaitan dengan pelombongan, mine. Contohnya, awak nak lombong apa? Lombong simen, batu, okey. Biji timah, emas. So, memang perlu bangunan. Lebih kepada proses, store. Ya. Ini yang dimaksud dengan industrial building. Dia tak ada sebut rumah. Rumah tinggal kan. Industrial building lebih kepada apa? So, at least awak dapat imagine lah. Dia tak ada tanya, adakah ini termasukkan industrial building? Soalan final tak pernah. Tetapi dia akan tanya, jadi awak dapat gambaran. Kalau dia cerita pasal legal fees, benda lah. So, awak dapat gambaran, ni legal untuk lawyer untuk membuat bangunan kilang. So, awak dapat satu gambaran yang dalam kepala awak lah, industrial building. So, kena bezakan dengan chapter yang lepas, partnership lain. So, kadang-kadang awak pun keliru lah, macam-macam. So, yang ni awak kena refresh balik kepada yang industrial building. Dan juga, apa yang kita sebutkan awal tu, banyak yang saya sebutkan, dia sebut kilang. So, dia definisikan kilang itu ialah a building consisting of a mill, workshop or other building for the house of plant and machinery. Maksudnya di situ sebenarnya satu tempat yang menempatkan, satu ruang yang menempatkan loji dan mesin. Ini satu bangunan. A building used incidental to the manufacturing business. Okey. Kilang ini membawa maksud yang menempatkan plant yang digunakan untuk pengeluaran, penghilangan. Contohnya kalau nak buat kuih, kita perlu proses lah. Proses menguli, memotong dan sebagainya. Ia juga bermaksud a building within the same cartilage as a building which is used as factory, used for the storage of any material, raw material, fuel or store necessary for the manufacture. Jadi, dia satu building juga untuk menyimpan bahan mentah, minyak, petrol dan sebagainya. So, benda itu ialah pun dianggap sebagai building ataupun factory. Okay? Circumstances where buildings are to be treated as IB, building used for staff welfare. Yang ni. Kalau contoh untuk staff, contohnya kantin, restroom, recreation, lavatory, pantry, bathhouse, bathroom or washroom.
yang untuk kebajikan pekerja. Kadang-kadang pekerja ni perlukan ruang untuk makan, ruang untuk rehat, ya, restroom, bukannya untuk rumah dia, bukan, untuk rehat, untuk berrekreasi. Dia ada situlah ada apa nama, court ataupun meja pingpong, okey, uh, tempat rehat, pantry, bath house, tempat mandi, bathroom or washroom. Mungkin kita punya kilang mensyaratkan supaya pekerja kita tak boleh lebih 4 jam. Lebih 4 jam, kena mandi. supaya apa, tak pernah pula saya dengar. Supaya staff kita kekal wangi dan kekal segar. Mungkin kita boleh kita sediakan dia bathroom and washroom. Circumstances where building are to be treated as IB is building for living accommodation, living accommodation, maksudnya tempat penginapan untuk pekerja-pekerja apa? Pekerja-pekerja ladang, apa, farm, ladang, penternakan. Construction of already quarters existing of IB, manufacturing, hotel, tourism project, approved service project. Penghilangan, semua accommodation untuk hotel, pekerja-pekerja, employee staff accommodation, tourism, construction or purchase of building for living accommodation for employee, child care facilities pun. Child care facilities macam seperti gambar. Maksudnya kita sediakan perkhidmatan menjaga anak staff. Biasa anak staff ni, dia tak nak kerja sebab nak jaga anak. Jadi untuk mengelakkan pekerja asyik jaga anak tak habis-habis, dia sediakan kemudahan ni. Kemudahan untuk menjaga anak, tapi mak bapak dia bekerja, anak tinggal dekat ni lah, childcare ni. So kalau ada masalah, contohnya mak bapak menyusu kan, anak kecil dia biasa memang nak susu ibu kan. Jadi daripada gangguan asyik balik kerja ni staff, kita sediakan tempat supaya anaknya ditempatkan situ dan nyusu pun tak lama kan. So lebih pada tu balik ke semula kerja. So kita sediakan facilities penjagaan anak. Jadi dia lebih apa? Kita jaga kebajikan pekerja lah dan anaknya. Okey. Oh banyak ni, banyak lambat-lambat Ini untuk pengetahuan saja ya. Tak pernah keluar pula. School, educational, lead, institution and technical training. Ini macam nak apa? Bangunan, rumah, sekolah, private hospital, maternity home and nursing home, building used for research approved, R&D, kita ada hospital, lagi apa? Sekolah, okey. Building, R&D, storage. Semua bangunan-bangunan ni dianggap sebagai industrial building. Okay. Public road, jalan raya, lagi building used in approved service project, transportation, communication, utilities,
Building used for hotel, nak buat airport, motor racing circuit, old folks care center. Ni semua building-building yang dibenarkan sebagai industrial buildings. Approve MSC status, Bionexus status, privatization project, kindergarten, childcare center to Naza Action. Okay. Determination of QBE yang ni yang ni awak hafal. Apakah belanja-belanja yang kita boleh claim? QBE, qualifying building expenditure. Qualifying building expenditure. Contohnya ialah architect fees, the cost of preparing plans, etc. to obtain approval from local authorities. Architect fee maksudnya awak nak buat bangunan perlu awak kena bayar yuran arkitek. Kos untuk menyediakan plan, obtain approval from local authorities for building, mungkin daripada majlis lah. Nak kelulusan buat bangunan, majlis, contohnya majlis perbandaran Kurai. Ikut daerah masing-masing ataupun Johor Bahru. Clause of clearing the old site, demolition existing building. Contohnya bangunan lama, kita nak buat bangunan baru, kita kena musnahkan. Kos tu pun musnahkan kos, ataupun kita nak clearing rumah tu, rumah lama atau bangunan lama, perlu ada kos yang terlibat. Cost of construction, interest expense on loan, incidental expenditure, drainage, installation water and electricity. Ini yang ni paling besar lah. Berapa juta contohnya, 5 juta. Itu cost of construction. Semualah. Termasuk simen, kerja-kerja membuat tu. Besi, keluli, upah. Itulah kos-kos pembangunan. Interest expense on loan. Belanja faedah. Ini pun boleh dapat juga. Contohnya kita buat rumah tu, kita buat pinjaman. Dan dikenakan faedah ataupun interest. So, interest ini pun boleh kita claim balik. Maksudnya dikecualikan daripada bayar cukai. Incidental expenditure, drainage, installation water and electricity. Maksudnya yang ini kita apa-apa belanja-belanja yang tidak termasuk. Contohnya drainage, installation water and electricity. Okay. Contohnya kita tak dapat nak jangka lah. Tapi ia penting. Kita tak buat bajet pun. Tapi kalau contohnya drainage, kita mungkin buat bajet tapi mungkin longkang tak cukup dalam, kita dalamkan lagi, tambahkan lagi. Supaya nak mengelakkan banjir. Dan so kos-kos yang berkaitan dengan air dan elektrik. Okay. Cost of installation fitting, electric supply, fan, aircon. Legal fees, stamp duties connect with the acquisition of building. The cost of land and legal fees relating to the acquisition of land would not qualify. Yang ni awak kena highlight kan. Boleh tak awak hafal? Alhamdulillah. Cost land and legal fees
relating to the acquisition of land, disebabkan awak nak membeli tanah. Sebab yang ni tanah kalau saya lukis ini tanah. Kat tanah tu, yang ini dinamakan, kalau industrial building, maksudnya dia ada bangunan kat sini. Okey. Ni tanah, land. Yang ni industrial building. Jadi tanah ada cerita lain. Industrial building cerita lain. So, apa yang berkaitan dengan tanah, land, adalah tidak layak kepada industrial building. Sebab land ni ada harga lain. Industrial building tu ada harga lain. Jangan masukkan harga tanah. Harga tanah memang banyak kadang. Awak beli semua, harga tanah 1 juta. Bangunan itu 3 juta. Okey, tanah tu pun dah mahal. So, jangan termasukkan dengan tu. Sebab kita berkaitan dengan industrial building. So, cost of land and legal fees relating to the acquisition of land would not qualify for IBA. Legal expenses on loan borrowed to construct the building also excluded. So, apa-apa kaitan dengan tanah ni, buat pinjaman ke, semua tak layak. Kalau untuk tanah. Tapi kalau untuk building ini, dia ada layak. So, awak boleh bezakan antara land dengan the building. Okey. Yang ni. So, yang ni lah dia punya cost-cost. Boleh tak awak salin sekejap? Land, legal fees, consultant fees. So, awak salin dulu. Yang berkaitan dengan land tu, saya highlightkan apa yang kita kena buat tu. Yang mana layak, yang mana tidaklah layak. Contohnya rumah kat sini, dia ada tanah. Bangunan ada tanah kan. Okey. So, yang berkaitan dengan tanah, ia adalah disebabkan nama dia lah apa? QBE Qualifying Building Expenditure. Ada perkataan building tu, so tanah kita kena apa? Tanah kita kena keluarkan, tak masukkan. Okey? So awak salin dulu, saya beri masa 10 minit. Sambil kita rehat dulu kalau tak kita direct sangat
Allah Akbar. Okey, dah siap. So, kita ada kos tanah RM580,000 ni ada ribu ni. RM580,000 ataupun setengah juta. Okey. Legal fees untuk beli tanah RM11,000. Agreement Untuk kontraktor RM10,000 boleh. Untuk construction fees and building plan boleh RM80,000. Stamp duty on purchase of land. Ada perkataan land saja tak dibenarkan. RM9,000. Construction cost RM1 juta. Itu dibenarkan. Jadi senang je. Saya buat kata yang warna biru je. Yang dibenarkan ialah land, agreement. 4 ni. Ni lah. Okey. Land tak boleh. Sorry. Minta maaf. 3 Legal fees for agreement with. So, perkataan land dah tak ada. Jadi, awak campurkan yang dibenarkan ialah 1,600. Okey. Ataupun 1,600,000. So, yang berkaitan dengan tanah, land, tidak dibenarkan. Okey. And then seterusnya adalah constructed buildings. Maksudnya bangunan yang kita buat sendiri.
Apa yang kita kalau tengok ada kontraktor yang buat bangunan, yang ada pekerja-pekerja yang buat bangunan, yang kadang dia berdirilah, okey, cangkung lah, duduk lah, orang yang bekerja tu, dia membuat bangunan sebenarnya. So, apakah cost constructor building tu, cost of buildings yang kita masukkan dalam construction cost tu, dia juga termasuk juga ialah cost of constructed buildings, subsequent capital expenditure on construction, extension, alteration and renovation. Maksudnya yang berkaitan dengan construction, penambahan, extension, alteration, alter dan renovation. Kalau contohnya bangunan yang sedia ada, dia nak renovate, nak tambah. Contohnya kalau perlu, kalau ada bangunan kosong, nak letak lembu kat situ contohnya, dia mesti ada macam satu tempat lembu untuk diikatkan tu. Tu kita perlu renovation daripada kosong tu. Kita perlu renovation, alteration, alteration dulu mungkin ia adalah satu bangunan repair kereta, kan? Tetapi sekarang ni kita nak buat bangunan untuk ternak lembu. So kena pecahkan, kena buat alter sikit lah. Renovation dan sebagainya. Dan extension ni mungkin kita nak tambahkan untuk tempat storage. So subsequent ini ialah lebih kepada bangunan tu kita nak buat satu penambahbaikan lah. Subsequent. And initial repairs which enhance the value of the buildings. Initial repair, kalau contohnya building itu sama juga macam subsequent, kita nak buat macam childcare tu, kita kena repair lah. Dulu kita mungkin untuk repair kereta, tapi yang ni untuk anak, jaga anak kecil, tak sesuai bangunan tu, kita kena buat repair sikit. Yang ni awak salin. Ini awak kena hafal lah. 75% rule. Where capital expenditure is incurred on preparing, cutting, tunneling or leveling. So kalau tanah tu kita buat kerja-kerja awal, iaitu kerja apa? Preparing, cutting, memotong, membuat tunnel, terowong, and leveling or leveling meratakan. In order to prepare site for the installation of the machinery or plant, and if such expenditure exceeds 75% of the aggregate cost, then the aggregate cost is treated as QBE. Yang ni awak perasan dia berkaitan dengan tanah. Yang saya katakan awal tadi, kalau tanah saja tak boleh kan. Tetapi tanah yang kita
dapatkan yang kita dapat tu tanah yang dah, ya Allah, dah rasanya dah beratus tahun, 1000 tahun tinggal. So kita perlu buat satu penambahbaikan untuk tanah. Tadi yang saya katakan kos tanah tak boleh dimasukkan. Tetapi disebabkan tanah tu dah dalam keadaan yang begitu apa? Yang begitu uh, yang begitu semak samun lah, berserabut. Tanah dia lekuk sini, lekuk sana. Nak buat bangunan macam mana tanah berbonggol-bonggol. Ada batu dia macam-macam. So kerja-kerja tu, kalau kos-kos itu melebihi 75% of the aggregate cost. Kalau kita kira-kira kos keseluruhan untuk building, dan ia adalah 75% daripada kos keseluruhan aggregate cost. Jadi lebih daripada 75% kita boleh anggap sebagai 75% rule. Kita boleh anggap kos yang kita buat leveling. Tetapi kalau kurang 75%, tak layak. SQBE. Okay. %75 daripada apa? Aggregate cost. So, cost itu lebih pada 75%. Yang ni paling penting. 75% a rule. Okay. Exceed. So, nanti kita akan beri contoh yang awak lebih jelas lagi. Contohnya kita ada PLE. P ialah plant and machinery cost. And then L adalah cost of preparing, cutting. Yang ini dinamakan aggregate cost. Aggregate maksud jumlah. E ialah total dia. P, L, E. So, if L greater than 75%, then will be E is QBE. Okay. Kalau kurang, then P will be qualifying. L would not be given any relief. Maksudnya kalau kurang L ni, kurang daripada 75% daripada E, ia tidak boleh dianggap sebagai apa? Ia tidak boleh dianggap sebagai QBE yang layak. Jadi, kos-kos tu mesti besar lah. Sebab kalau yang kecil-kecil tu tak dibenarkan lah. Sebab memanglah perlu. Memang kita dah sedia maklum bahawa tanah tu memang perlu dibuat penambahbaikan. Tapi kalau sedikit tak dibenarkan untuk building. Tapi kalau lebih pada 75% daripada total cost, ia bukan jumlah yang besar. Okay. Contoh yang ni senang. Contoh, kejap lagi kita akan habis. Contoh cost of machine 85,000. Cost of leveling the site ataupun land. Ni land. 260,000. Kalau awak kalikan 260,000 bagi dengan 345,000, awak akan dapat lebih daripada 75%. Jadinya, cost of leveling ni dianggap sebagai qualifying building expenditure. Maksudnya belanja, termasuk dalam belanja untuk bangunan yang dibenarkan. Okey. Sebab dia lebih daripada, contoh 260,000 bagikan 345 dapat 75.36. Jadi kos 260,000 ni boleh kita anggap sebagai kos building. Okey, sebab dia besar. Dan seterusnya kalau yang ni yang ni kalau untuk mengira dia punya yang ni initial allowance. Contohnya 345,000
So kita dah masukkan lah. Jadi yang ni 280,000 ni, kalau biasanya kalau kurang kita hanya dibenarkan 85,000, tetapi yang ini dah dibenarkan, so kita akan gunakan figure 345,000 ni sebagai nak mengira susut nilai dia ataupun initial allowance. Initial allowance adalah, awak ingatlah 10% dan annual allowance ialah 3% daripada keseluruhan. Ataupun 13% dalam dengan 345,000. Tapi dia akan nak tunjukkan dia punya initial. Initial adalah awal. Pada awal tahun. Tetapi annual setiap tahun nak dibenarkan. So initial hanya sekali saja. So annual adalah tiap-tiap tahun kita dapat satu rebate ataupun allowance sebanyak 3%. Okey. So, apa maksud initial allowance ni? IAAA ni adalah pengganti kepada apa? Pengganti kepada depreciation yang tak dibenarkan. So, depreciation memang tak dibenarkan. Tetapi, pengganti dia ialah inilah initial allowance and annual allowance. Yang ni pun sama. Sama je ni. Cuma nak tunjukkan bahawa 200 ni, cost of land tu, bahagikan total 300, hanya dapat 67%. Jadi tak dibenarkan 200, hanya dibenarkan 100 sahaja. Okey. So kita sekadar hari ni yang ni ingatkan saya boleh tak? So yang hanya dibenarkan adalah hanya 100,000. Okey. So kita setakat ni untuk minggu depan kita sambung setakat ni lah sampai ni. Okey, setakat ni purchase price of the building shall be the qualified building expenditure. Maksudnya hanya tanah tak dibenarkan. So kalau 67%, kalau yang berkaitan dengan land, QBE dia tak layak. Kalau 75% layak. 75% rule. Okey. Ada apa pertanyaan tak sebelum kita sekadar hari ni saja untuk kali ni? Untuk yang chapter ni nanti kita akan sambung lagi. Tak ada, sir. Okey. Okey, terima kasih banyak. Faham ke tidak? Itu dia tanya. Faham sikit, nanti tengok recording balik. Baik. Okey. Sama juga. Okey, saya akan beri recording dia. Dan kalau saya tak sempat, awak tengok juga recording yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas saya beri juga ya. Boleh tengok juga. Tapi yang untuk hari ni, saya akan buat lepas ni sahaja. Dan okeylah, saya akan teruskan apa namanya, untuk attendance awak. Saya akan panggil nama untuk attendance, senang. Dan untuk recording, saya akan terus buat. Terus buat. Doakan saya terus buat. Dan kalau agaknya